السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berhimpun, berjemaah dan berada dalam satu majlis ilmu. Jadi pagi ini kita nak sambung perbincangan pada muka surat 82. Muka surat 82 iaitu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Imam Nawawi sebutkan di sini membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama daripada membacanya dengan lintasan hati, yakni membacanya daripada hafalan. Kerana melihat mushaf merupakan ibadah yang dituntut. Tengok mushaf itu pun sudah satu ibadah. Jadi sebab itu membaca sambil melihat mushaf ada dua kelebihan saya itu. Satu kelebihan membaca Al-Quran, yang kedua kelebihan melihat mushaf. Lalu terhimpunlah ibadah bacaan dan penglihatan. Pandangan inilah yang dilontarkan oleh Al-Qadhi Husain daripada kalangan ulama mazhab kami, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ramai salaf. Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ramai sahabat radhiyallahu anhum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dan tidak suka keluar jika ada hari yang berlalu tanpa mereka melihat mushaf. Ini bermakna Al-Quran sudah ada ditulis dalam bentuk mushaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Bukannya Al-Quran itu tertulis secara berselerak di atas pelopoh tama, tulai-tulai dan seumpamanya. Al-Quran telah terkumpul daripada zaman Nabi dalam bentuk mushaf. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan pembaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini daripada meriwayatkan perbuatan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini daripada ramai salaf. Dan aku, yakni Imam Nawawi, mengatakan tidak menemui khilaf dalam hal ini. Maknanya perbuatan sahabat dan juga para salafus salih. Jika ada orang berkata keadaan tersebut berbeza mengikut individu, cara membaca Al-Quran dengan melihat mushaf diutamakan bagi orang yang memiliki kadar yang sama pada khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran, ketika melihatnya dengan lintasan hati, dengan membaca melalui hafalan. Contoh, orang itu kalau dia baca melalui hafalan dan baca dengan melihat kepada mushaf, maka khusyuk, tahap khusyuk dan tadabburnya sama. Maka dari segi keutamaannya ialah membaca dengan melihat mushaf. Kecuali kalau jadi imam tarawih, maka lebih utama dia membaca tanpa melihat mushaf. Manakala cara membaca Al-Quran dengan lintasan hati diutamakan bagi orang yang tidak memiliki sifat khusyuk dan tadabbur yang sempurna ketika membacanya dengan melihat mushaf.
yakni bagi orang yang khusyuk dan tadabburnya lebih sempurna jika membaca melalui hafalannya, maka bagi mereka diutamakan membaca melalui hafalan, bukannya melalui melihat mushaf. Sebab tujuan utama daripada baca Al-Quran ialah tadabbur dan tazakkur, seperti yang kita sebut dah beberapa kali sebelum ni. Tapi umumnya manusia ni semakin banyak dia menggunakan panca indera dia untuk sesuatu perkara, maka semakin tinggi tahap tahap pemerhatiannya terhadap perkara tersebut. Biasa biasa kita baca dengan melalui hafalan semata-mata, berbeza dengan baca dengan melihat mushaf dari segi tumpuan. Ini kalau orang itu menghafal Quran lah, kalau orang itu menghafal Al-Quran. Jika dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dan ia boleh meningkatkan khusyuk dan tadabburnya, maka pastilah ini suatu pandangan yang baik. Ini masalah membaca kena lihat mushaf ataupun tidak. Kena lihat mushaf ataupun tidak. Jadi secara umumnya membaca dengan melihat mushaf lebih utama. Bahkan bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia tidak boleh meninggalkan mushaf. Bukan bermakna bila dia sudah khatam 30 juzuk Al-Quran, maka dia sudah bebas daripada mushaf. Segala ayat-ayat Al-Quran seolah-olah sudah tertulis dalam fikirannya, dalam dadanya, sehingga dia langsung tidak perlu kepada mushaf. Tidak. Bahkan sebenarnya walaupun dia sudah tamat hafiz, tapi kebergantungannya kepada mushaf sama saja. Sebab setiap kali dia nak melakukan pengulangan, dia boleh melakukan sama ada dengan tidak melihat mushaf ataupun dengan melihat mushaf. Bahkan dengan melihat mushaf itu lebih mengukuhkan lagi hafalannya. Melakukan murajaah, pengulangan sambil melihat mushaf sebenarnya lebih mengukuhkan lagi apa yang telah dihafalnya. Jika orang itu hafal Quran, sudah tentu dia sangat bergantung kepada mushaf. Kepada mushaf. Mushaf yakni ayat-ayat yang ditulis dalam helaian-helaian kertas dan dikumpulkan menjadi sebuah buku. Sekarang ini banyak orang bergantung pada dalam bentuk digital, dalam bentuk telefon. Sama juga. Habis itu. Lepas tu adab yang seterusnya membaca Al-Quran secara berjemaah. Kelebihan orang-orang yang membaca secara berjemaah dan mendengar bacaannya serta menerangkan fadilat orang yang mengumpulkan jemaah tersebut, mendorong dan mengajak mereka ke arahnya. Jadi ada dua perkara yang nak disebutkan dalam bab ini. Ini membaca Al-Quran secara berjemaah dan kelebihan membaca secara berjemaah, dan kelebihan orang yang mengumpulkan jemaah dan mengajak mereka ke arahnya. Imam Nawawi sebutkan bahawa ketahuilah bahawa bacaan Al-Quran secara berjemaah adalah sunat berdasarkan dalil-dalil yang nyata dan amalan para salaf dan khalaf yang saling menyokong hal ini. Ini pandangan Imam Nawawi. Bagi dia perbuatan ini adalah sunat. Sebuah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabdanya, "Ma min qaumin yadhkuruna illa haffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada suatu kaum yang mengingati Allah melainkan mereka akan dinaungi para malaikat
dilimpahi rahmat, diturunkan ketenangan ke atas mereka, dan Allah menyebut nama mereka di sisi para malaikat. Ini hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Satu lagi diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak berhimpun suatu kaum di sebuah rumah Allah sambil membaca Al-Quran dengan bertadarus sesama mereka, melainkan mereka memperoleh ketenangan, dilimpahi rahmat, dinaungi para malaikat, dan Allah menyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Imam Muslim dan Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih melalui perawi yang menepati syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tak apalah. Jadi ini dua hadis yang sebenarnya umum, yang berkait dengan apa-apa majlis zikrullah, apa-apa majlis zikrullah, dan membaca Al-Quran merupakan zikrullah yang paling utama, yang paling utama. Dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yadhkurunallah, mengingati Allah. Jadi para ulama menyebutkan mengingati Allah ni luah makna dia, tidak mesti dalam bentuk membaca Al-Quran semata-mata. Membaca Al-Quran semata-mata, masuklah apa-apa sahajalah kelah-kelah yang yang mengajak manusia kepada zikrullah, kelah ilmu, kelah apa-apa sahaja, kelas apa-apa sahaja program ilmiah, itu termasuk dalam zikrullah jika pengisiannya membawa kepada mengingati Allah, tidak melalaikan manusia daripada zikrullah, tidak melalaikan manusia daripada zikrullah, walaupun tidak membaca Al-Quran, kelah bahasa Arab, kelah apa-apa sahaja, okay. Itu juga dikira sebagai zikrullah. Jadi dalam hadis Nabi sebut ada tiga kelebihan. Ada tiga kelebihan: dinaungi para malaikat, mendapat limpahan rahmat, dan mendapat ketenangan. Ada empat. Dan Allah menyebutkan nama mereka di sisi para malaikat. Lebih-lebih lagi kalau majlis zikrullah tu majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran sama ada berkait rapat dengan bacaan Al-Quran secara langsung dengan membaca Al-Quran ataupun tidak, kelah-kelah tafsir, kelah-kelah daurah seumpama kita ni. Ini insya-Allah kita mengharapkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lepas tu dalam hadis yang kedua, dalam hadis pertama Nabi sebut secara umum yazkurunallah, berzikir kepada Allah. Dalam hadis yang kedua Nabi sebut secara lebih spesifik, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka bertadarus sesama mereka. Mereka bertadarus sesama mereka, mereka akan dapat sama juga empat kelebihan yang disebutkan dalam hadis yang pertama. Disebutkan dalam hadis yang pertama. Jadi apa makna tadarus? Kita nak bincang lepas ni. Nak baca dulu hadis yang ketiga ni. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yajlisukum, qalu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmadu lima hadana lil Islam wa manna alaina bihi, faqala atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halqah. Halqah ni biasa satu kumpulan, ia duduk secara dalam bulatan.
para sahabat baginda. Kemudian baginda bertanya, apa tujuan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk untuk mengingati Allah Ta'ala dan memujinya kerana dia memberikan petunjuk agama Islam kepada kami dan menganugerahkannya kepada kami. Lalu baginda bersabda, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan memberitahuku bahawa Allah Ta'ala berbangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Tak apa, kita baca dulu, lepas tu kita bincang makna tadarus. Apa maksud tadarus? Adakah sama tadarus yang diamalkan ataupun difahami oleh umum masyarakat kita dengan tadarus yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak apa, Imam Nawawi kemukakan lagi beberapa asar dan pandangan dan perbuatan salaf berkenaan dengan berkumpul bertadarus membaca Al-Quran ini. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Sesiapa yang mendengar satu ayat Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Tapi ini asar, kata-kata Ibnu Abbas yang tidak sahih. Ini hadis munkar. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahawa Abu Darda mempelajari Al-Quran bersama sekumpulan manusia yang membacanya beramai-ramai. Kelebihan mempelajari Al-Quran secara berjemaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadhi terdahulu. Diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i, mereka berkata, orang yang mula-mula menganjurkan pengajian Islam di Masjid Damsyik, pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik ialah Hisham bin Ismail. Hisham bin Ismail ini ketika kunjungannya terhadap Abdul Malik. Hisham bin Ismail ini salah seorang amir di Madinah, pemimpin di Madinah yang dilantik oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini khalifah daripada Bani Umayyah, khalifah yang kelima. Dia merupakan salah seorang fuqaha, seorang faqih di Madinah. Dilantik Hisham bin Ismail sebagai amir di Madinah pada ketika tersebut, pada waktu tersebut. Abdul Malik di Syam. Jadi ketika berkunjung ke Damsyik, ke Syam, di mana Abdul Malik berada di sana, Hisham bin Ismail menganjurkan pengajian Al-Quran. Berkenaan dengan riwayat Ibn Abi Dawud daripada Al-Dhahhak bin Abdul Rahman bin Arzaq, beliau mengingkari pengajian tersebut dan berkata, aku tidak pernah melihat dan mendengarnya dalam keadaan aku sempat bertemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Dhahhak ni tabi'i. Jadi dia kata apa yang disebutkan oleh oleh Imam Nawawi sebelumnya, perbuatan tersebut tidak pernah dilihat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ibnu Wahab, katanya aku bertanya kepada Malik, yakni Imam Malik, apa pendapatmu dengan suatu kaum yang berhimpun kemudian membaca satu surah beramai-ramai sehingga khatam? Beliau mengingkari dan mencela perbuatan itu dengan berkata, bukan begitu yang dilakukan oleh orang terdahulu. Sebaliknya seorang membaca di hadapan orang lain yang menyemaknya. Jadi Imam Malik mencela dan mengingkari perbuatan tersebut. Jadi yang perbuatan tadarus yang difahami oleh Imam Malik ialah seorang guru, ada guru dan ada murid yang membaca. Guru membaca terlebih dahulu, kemudian murid mengulangi apa yang dibaca oleh guru, dan jika ada kesalahan dan seumpamanya, guru menegur bacaan murid tersebut. Lepas tu komentar daripada Imam Nawawi, pengingkaran daripada mereka berdua tadi bertentangan dengan pendapat salaf dan khalaf serta apa yang dimaksudkan oleh dalil. Yakni dalil dikemukakan oleh Imam Nawawi, dalil umum yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Maka pandangan ini ditolak dan yang dipegang ialah cara tersebut disunatkan seperti yang telah dijelaskan.
Tetapi bacaan Al-Quran dalam sebuah perhimpunan mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu diambil perhatian seperti yang telah kami kemukakan. Kena ikhlas dan seumpamanya lah. Jadi di sini timbul satu persoalan berkenaan dengan tadarus. Bagaimana tadarus yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tadarus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril ialah Jibril membaca ayat Al-Quran, kemudian Nabi mengulangi ayat yang dibaca oleh Jibril dalam keadaan Jibril sembang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah Ta'ala tegur Nabi, jangan kamu menggerak-gerakkan lisanak, menggerakkan lisan kamu untuk membaca Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, supaya kamu segera dapat tangkap apa yang dibaca oleh Jibril. Ini biasa berlaku kan? Biasa berlaku murid-murid yang takut tak sempat ingat, tak sempat tangkap apa yang dibaca oleh guru, maka dia baca serentak dengan guru. Jadi ada pembelajaran yang tepatnya, dengarkan dulu bacaan guru, kemudian bila guru berhenti, kita pun baca ulang balik apa yang dibaca oleh guru. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya ke atas kami, yakni kami yang akan menghimpunkannya, yakni meletakkan Al-Quran dalam dada kamu dan mengukuhkan bacaannya kepada kamu. Jadi berdasarkan ayat itu jelas cara tadarus Nabi ialah dengan cara ada guru yang membaca dan ada murid yang mengulangi bacaan dalam keadaan bacaan itu disemak oleh guru. Itulah maksud tadarus, yakni saling mengulang kaji. Saling mengulang kaji. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat umum, masyarakat awam, itu juga kita boleh kata tadarus. Itu juga kita boleh kata tadarus dalam bentuk ramai-ramai mereka buat satu halqah, satu bulatan. Biasanya adalah di kalangan ramai-ramai tu yang paling mahir berkenaan Al-Quran. Jadi setiap seorang akan baca beberapa ayat tertentu, satu muka surat sebagai contoh. Bila si A ni baca siap satu muka surat, si B pula baca muka surat yang seterusnya sambil didengar bacaannya oleh sahabat-sahabatnya yang lain, grup halaqah dia yang lain. Mereka saling semak bacaan. Itu pun menepati jugalah kira-kiranya makna tadarus. Tapi mesti ada proses pembelajaran. Maknanya jika ada salah mesti ditegur. Maknanya mesti kena ada seorang yang ahli dalam kumpulan tersebut. Bukannya beripung sahaja, tidak ada sesiapa yang mahir dan hentam sahaja, baca sahaja Al-Quran. Terutamanya bulan Ramadan ni, setengah-setengah orang dia bersemangat naik syekh nak tadarus. Selepas tarawih dia berkumpul beberapa orang, ambil mikrofon, satu kampung boleh dengar bacaan tu. Jadi ada bacaan-bacaan yang sumbang, bukan setakat salah baris, gugur perkataan pun ada. Tapi disebabkan nak beramal tapi cara tidak berapa kena, menyebabkan banyak berlaku kesalahan dalam bacaan tersebut.
banyak berlaku kesalahan dalam bacaan tersebut. Cumanya tadarus secara secara beramai-ramai ni, biasanya masuk orang kita buat tadarus tu untuk khatam. Itu maksud dia. Terutamanya di bulan Ramadan ni. Maksudnya untuk khatam. Tapi sebenarnya khatam tu tak berlaku. Sebab tuntutan untuk khatam, untuk tamat bacaan Al-Quran ialah ke atas setiap individu. Jadi kita baca dalam bentuk dalam bentuk tadarus tu sebenarnya habis secara berkumpulan, tamat secara berkumpulan, tidak tamat secara seorang-seorang. Sedangkan tuntutan untuk khatam ialah setiap orang. Setiap orang itulah kelemahan yang perlu diperbaikilah. Setengah-setengah orang dia rasa mungkin tak ada semangat kalau baca seorang ni. Jadi kita kena masuk grup tadarus lah, sebab kita nak khatam Al-Quran. Hakikatnya dia tidak khatam pun. Dan kalau beramai-ramai begitu sebenarnya secara tidak langsung kita khatam. Sesiapa yang baca Al-Quran secara sendirian, ada orang lain yang baca Al-Quran secara sendirian, khatam secara tidak langsung tanpa masing-masing mengetahui mereka sedang mengkhatamkan Al-Quran. Cuma tidak dihimpunkan sahaja dalam satu majlis. Jadi apa yang berlaku, yang diamalkan secara umumnya kita boleh kata masih menepati maksud tadarus bacaan tersebut. Tetapi jika nak dimaksudkan khatam, maka itu tidak berlaku. Sebab itu khatam ni ke atas setiap individu. Bukannya secara berkumpulan. Jadi kalau orang itu nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, dia hanya menyertai tadarus. Bacaan sendirian tak buat, maka dia tak dapat kelebihan khatam. Berkenaan kelebihan orang yang mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran, banyak nas mengenainya, seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair ka fa'ilih. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya. Ini sebenarnya umum kepada apa-apa sahaja kebaikan. Kalau dalam konteks majlis ilmu, program-program ilmiah, program-program berkait dengan Al-Quran, ini merujuk kepada individu yang penganjur kepada program itu sendiri, penganjur yang menyusun program tu. Sebagai contoh nak buat daurah tafsir seumpama ni, dia ada pihak di sebalik tabir yang bertungkus lumus untuk memastikan program ini berjaya dilaksanakan dan kelancarannya berjaya program itu berjaya dilangsungkan dengan lancar, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang lama, dalam tempoh sebulan. Jadi hadis ni merujuk kepada orang-orang yang seumpama tu. Begitu juga dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seorang lelaki, demi Allah, seorang lelaki yang diberi petunjuk oleh Allah melalui kamu adalah lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Ini diberi petunjuk, ini memeluk Islam. Banyak lagi hadis yang masyhur dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi itu berkenaan dengan
membaca Al-Quran secara berjemaah. Secara berjemaah. Jadi mungkin untuk peringkat awal, peringkat permulaan untuk menggalakkan masyarakat, terutamanya yang jauh daripada Al-Quran, untuk peringkat awal, untuk supaya dia rasa gembira, dia rasa seronok baca Quran, mungkin kita boleh sesuai, kita dedahkan pembacaan Al-Quran secara tadarus kepada mereka. Tetapi untuk kita buat sebagai syarat, sebagai pemangkin semangat, setiap kali nak baca Quran kena tadarus. Itu satu perkara yang salah. Kalau tak tadarus, tak baca Al-Quran. Kalau tidak tadarus, tidak baca Al-Quran. Sebab tidak rasa semangat, tidak rasa suka, gembira. Itu perkara, satu pemikiran yang salah. Lepas tu adab yang seterusnya membaca Al-Quran secara bergilir. Ini berlaku dalam tadarus seperti yang diamalkan pada hari ini. Keadaannya ialah sekumpulan orang berkumpul, seorang daripada kalangan mereka membaca 10 ayat sejuzuk atau kadar yang lain, kemudian berhenti dan orang lain membacanya. Selepas orang itu berhenti, kemudian diteruskan dengan yang lain. Perkara ini harus dilakukan dengan baik. Malik rahimahullah, yakni Imam Malik, pernah ditanya mengenainya, lalu beliau menjawab, tiada masalah. Tiada masalah. Tapi pastikan segala adab-adab yang telah kita sebutkan sebelum ini, pertama sekali niat yang ikhlas perlu dijaga. Perlu dijaga, dan baca untuk tadabbur. Bila kita baca, kita tadabbur. Bila orang lain baca, kita juga tadabbur. Bukannya ketika kita baca saja kita berikan perhatian, bila orang lain baca kita buat benda lain. Kita buat benda lain. Kita tengok WhatsApp dan seumpamanya. Yang ni bila beramai-ramai ni sangat perlu dijaga keikhlasan. Sebab kadang-kadang bila berkumpul ramai-ramai ni, ia membuka pintu riak. Membuka pintu riak. Maknanya kalau baca ramai-ramai, dia semangat. Sebab nak menunjukkan kelebihan dia, kemahirannya, suaranya. Tapi bila bersendirian, tidak berlaku. Itu ada masalah. Lepas tu adab seterusnya meninggikan suara semasa membaca Al-Quran. Ini pentinglah, okay. Meninggikan suara semasa membaca Al-Quran. Lepas tu dibincangkan berkenaan dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lain berkata, cara untuk menggabungkan maksud hadis dan asar yang berselisih dalam hal ini ialah, jika merendahkan suara boleh menjauhkan diri daripada riak, maka merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut akan riak itu. Maknanya perintah adab meninggikan suara ini tidak mutlak. Kita kena jaga juga hati kita, dan kita kena jaga juga suasana. Jika di dalam masjid, kita hendaklah merendahkan suara, kerana keutamaan dalam masjid ialah bagi orang yang sembahyang. Jika kita meninggikan suara mengganggu ibadah dia. Jika dia tidak takut akan riak apabila meninggikan suara, maka meninggikan suara lebih utama, kerana lebih banyak amalan didapati padanya. Hal ini kerana faedahnya turut diperoleh orang lain dalam keadaan manfaat yang tersebar kepada orang lain lebih utama daripada yang mengenai diri sendiri, membangunkan hati pembacanya, menghimpunkan keinginan untuk berfikir tentang Al-Quran, mencenderungkan pendengaran kepada bacaan Al-Quran. Ni kelebihan-kelebihannya. Membuang perasaan mengantuk dan meningkatkan kecergasan, serta membangunkan dan turut memberikan semangat kepada orang yang tidur atau lalai, terutamanya kepada imam. Terutamanya kepada imam. Ni semua ni imam lah ni. Imam kena baca dengan suara yang jelas. Mana imam kita ni? Kena baca dengan suara yang jelas. Sebab apa? Sebab makmum nak dengar bacaan kita, nak menghayati bacaan kita, dan nak tadabbur bacaan kita. Apatah lagi kita sekarang ini sudah ada pembesar suara. Pembesar suara.
Jadi imam kena bagi perhatian, okay. Kena bagi perhatian terhadap bacaannya. Sebab kalau baca dengan perlahan, okay, makmum boleh hilang fokus. Sebab dia rasa gerai dengan imam. Rasa gerai, tahu gerai. Baca gapo tak tahu ke. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz. Baca begitu. Bunyi tak bunyi je. Bunyi tak bunyi saja suara dia tu. Wallahu alam lah. Padahal kita guna apa? Kita ada mic dah. Kita ada pembesar suara, tapi slow lagi. Slow lagi, perlahan lagi suara dia. Ajaib sungguh. Ajaib sungguh. Jadi makmum belakang ni jadi gerai. Jadi geram. Jadi gerai. Kita nak dengar bacaannya, kita nak fikir ayat-ayat tu. Sekali kita kena apa ni? Keruk dahi. Duk tengah semaya tu keruk dahi. Baca kepo ni. Dia baca betul ke? Dia baca betul. Dia baca betul tapi terlalu perlahan. Keruk dahi. Dahi apa ni? Dahi makmum. Kalau keruk sebab dia baca salah itu lain ke? Tik imam baca salah ni keruk juga dahi. Ni keruk sebab tik imam baca tak kuat. Jadi imam perlu perlu memikirkan makmum di belakang. Jangan fikir diri sendiri sahaja, okay? Jangan memikirkan diri sendiri sahaja. Jadi kena baca dengan suara yang jelas. Yang jelas. Kalau tak jelas, tak jadi imam pun tak apa kan. Makmum lah tak jelas ni, jadi makmum. Lebih-lebih lagi imam tarawih kan. Baca dia berada di depan kita, okay? Dalam tempoh yang lama, okay? Sebagai contoh dia jadi imam untuk 10 rakaat. 10 tu slow. Memang mengantuk. Mengantuk orang belakang. Apatah lagi nak tadabbur. Okey, tak apalah. Lepas tu dikemukakan satu hadis telah sabit, sebuah hadis sabit daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasan as-saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Tidaklah Allah mendengar, yakni mendekat kepada sesuatu dengan teliti berbanding suara yang didengar daripada seorang nabi yang bersuara lunak sambil melagukan Al-Quran dengan nyaring. Yataghanna bil Quran yajharu bih. Yajharu bih tu yang kita nak fokuskan. Tu melagukan Al-Quran. Yataghanna bil Quran, yakni melagukan Al-Quran yajharu bih, dengan nyaring. Dengan nyaring. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah diberikan salah satu seruling, yakni suara yang merdu daripada keluarga Nabi Daud. Lepas tu hadis yang samalah lepas tu hadis yang seterusnya, lallahu asyaddu adhanan ila ar-rajulil hasanil saut bil Quran yajharu bihi min sahibil qainati ila qainati. Sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti, yakni redha dan dekat kepada lelaki yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan nyaring, berbanding seorang pemilik penyanyi sahibil qainah, yakni seorang pemilik penyanyi wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Kan ini zaman dulu biasa orang yang ada harta kaya, dia ada penyanyi, sama ada penyanyi itu di kalangan hamba yang mana tugasnya menyanyi untuk tuannya. Jadi itu cara mereka berhibur, itu cara mereka menenangkan diri. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang bersuara merdu membaca Al-Quran, bukan bersuara merdu
menyanyikan lagu-lagu yang tidak ada manfaat. Yajharu bih. Nabi sebut jelas dalam hadis ni, yajharu bih. Yang nyaring, mana jelas bacaannya. Maknanya penting. Suara yang merdu dan dibaca dengan jelas, dengan kuat. Supaya apa? Supaya pendengar turut dapat menikmati bacaannya. Turut dapat menikmati bacaannya. Jadi imam terutamanya, terutamanya setiap hari kalau kita nak dengar orang baca Quran ni, paling banyak dalam sembahyang lah. Dalam sembahyang kita dengar bacaan imam. Jadi tak okeylah imam tak timbul masalah riak tak riak ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang sebab memang kena baca dengan jahar, sunat dibaca jahar, solat subuh, solat maghrib, solat isyak, solat tarawih. Memang dituntut untuk baca dengan kuat, dengan nyari. Jadi tak timbul dah sama ada imam tu riak ke tak riak ke, dia tak kena baca dengan jahar. Tak boleh dia kata saya baca perlahan sebab saya takut riak. Sebab saya takut riak. Itu. Pasal ada lagi beberapa hadis lebih kurang samalah maknanya ataupun topiknya. Lepas sebab yang seterusnya ni kita sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.